2-3 hari kebelakangan ini telah timbul perbahasan atau desakan dari pemimpin Barisan Nasional bahawasanya Pulau Pinang sepatutnya diberi balik ke negeri Kedah supaya Pulau Pinang boleh ditakluk oleh negeri Kedah, kerajaan Kedah ataupun Sultan Kedah menjadi pemimpin, menjadi pemerintah bagi Pulau Pinang. Sudah lama Pulau Pinang menjadi negeri dan negeri yang berasingan dari Pulau Pinang. Walaupun pada asalnya Pulau Pinang ini dimiliki oleh Sultan Kedah dan telah diberi kepada British. Apa sebab sekarang baru timbul perbahasan ataupun desakan-desakan dari pemimpin Barisan Nasional yang Pulau Pinang sepatutnya diberi balik ke Sultan Kedah? Kalau begitu, bagaimana pula dengan Singapura? Apa sebab mereka tidak timbul juga isu Singapura dan meminta Singapura juga diberi balik kepada Sultan Johor? Padahal Singapura juga pada asalnya jajahan Johor dan juga diberi kepada British, sama seperti Pulau Pinang. Bagaimana dengan Sarawak? Bukankah Sarawak pada asalnya jajahan Brunei? Dan wajar tidak sekira Sarawak juga diberi balik kepada Sultan Brunei? Sebab asalnya British juga mengambil Sarawak dari Sultan Brunei. Jadi nampaknya isu Sarawak, iaitu Sarawak diberi balik kepada Sultan Brunei ataupun Singapura diberi balik kepada Sultan Johor, itu tidak timbul. Yang timbul ialah Pulau Pinang sepatutnya diberi balik kepada Sultan Kedah. Apa sebab? Apa sebab mereka mahu Pulau Pinang diberi balik kepada Sultan Kedah? Ini kerana mereka tidak senang yang pembangkang memerintah Pulau Pinang. Ya, pada satu masa dulu, pada tahun 69, iaitu 11 hari bulan Mei 69, pembangkang juga telah mengambil alih Pulau Pinang atau menawan Pulau Pinang. Masa itu, parti pembangkang ialah Gerakan. Tapi tidak lama kemudian, 2-3 tahun kemudian, Barisan Nasional ditubuhkan. Dan Gerakan telah menyerti Barisan Nasional sebagai ahli komponen parti pemerintah. Tapi mereka tahu, semasa Barisan Nasional ditubuhkan, semua parti termasuk PAS telah menyertai Barisan Nasional. Tapi satu parti yang sampai hari ini tidak mahu menyertai Barisan Nasional ialah DAP. DAP tetap sebagai pembangkang dari dulu. Dan boleh katakan pada satu masa dulu apabila DAP bila Barisan Nasional ditubuhkan, DAP telah menjadi parti pembangkang yang unggul. Tidak ada lagi parti pembangkang kecuali satu itu saja. Hingga satu masa bila PAS keluar balik dari Barisan Nasional, barulah pembangkang boleh katakan telah bertambah. Jadi desakan-desakan perbahasan bahawasanya Pulau Pinang diberi balik ke Sultan Kedah hanya kerana nak lenyapkan pemerintahan pembangkang. Oleh kerana sekiranya Pulau Pinang diberi balik ke Sultan Kedah, maka akan ada satu saja menteri besar. Ketua Menteri Pulau Pinang tidak akan ada lagi. There will be only one Chief Minister, iaitu menteri besar. Kita tidak boleh ada dua
menteri besar atau satu menteri besar, satu ketua menteri. Dan Pulau Pinang yang sekarang 75% rakyatnya Cina, hanya 25% rakyat Melayu. Rakyat Cina akan tenggelam dan majoriti akan bertukar kepada orang Melayu. Orang Melayu akan menjadi majoriti rakyat di dalam Pulau Pinang oleh kerana Pulau Pinang hanya satu daerah atau satu jajahan Kedah sahaja. Ini matlamat mereka untuk nak hapuskan mana-mana pemerintahan yang bukan Melayu atau bukan dari orang Islam. Sebab sekarang ni hanya satu negeri sahaja di mana orang bukan Melayu boleh memerintah, iaitu Pulau Pinang. Yang lain semua perlu orang Melayu beragama Islam. Walaupun DAP mendapat majoriti di Perak misalan, tapi DAP tidak boleh jadi menteri besar. Terpaksa tawar kepada PAS oleh kerana DAP tidak ada Melayu ataupun Melayu beragama Islam. Ini sistem yang telah wujud sekiranya negeri tersebut di bawah Sultan. Jadi sekarang Pulau Pinang bukan di bawah Sultan, jadi perlulah dibawa Pulau Pinang ke bawah Sultan Kedah supaya peraturan-peraturan undang-undang yang sama boleh diwujudkan di Pulau Pinang. Kita lihat Sabah, di mana satu masa dulu apabila PBS memerintah dan kerajaan pusat menganggap PBS ni ialah kerajaan bukan Islam, kerajaan Kristian. Tengok bagaimana 1 juta orang Islam telah dibawa masuk ke Sabah. Di bawah satu projek yang dipanggil Projek M. Dan di bawah Projek M, kita boleh baca buku Muttalib MD telah tulis dengan penuh detail-detail dan keterangan, termasuk nama-nama sampai 1 juta orang yang telah diberi kewarga negara Malaysia dan juga kad pengenalan. Ini supaya mereka boleh mengundi. Dan matlamat ialah untuk nak banjirkan negeri Sabah dengan orang Islam, supaya orang Islam akan menjadi majoriti dan semasa pilihan raya kelak, pengundi-pengundi Islam akan melebihi pengundi-pengundi bukan Islam, khasnya pengundi Kristian di Sabah. Dan itu telah berjaya. Kerajaan Pairin telah dijatuhkan dan lepas itu wujudlah UMNO, di mana UMNO telah memasuki. Dan hari ini, walaupun orang Melayu bukan majoriti di Sabah, tetapi politik Sabah dikontrol oleh orang Melayu. UMNO khasnya. Jadi UMNO sekarang sudah menjadi bos di Sabah dan rakyat-rakyat yang bukan Melayu terpaksa tunduk kepada UMNO. Walaupun UMNO ialah parti persekutuan atau parti semenanjung, tapi mereka berkuasa sepenuhnya di Sabah. Hanya tinggal Sarawak saja, satu negeri lagi, di mana UMNO belum bertapak. UMNO belum boleh kontrol. Dan di Sarawak ini, akan sampai satu masa, UMNO akan masuk. Dan alasan UMNO masuk ke Sarawak ialah kerana orang Melayu tidak dipelihara. Nasib orang Melayu tidak dibela. Kepentingan orang Melayu terjejas. Demi untuk mempertahankan orang Melayu, demi untuk menentukan masa depan orang Melayu, UMNO perlu masuk ke Sarawak. Oleh kerana orang Melayu minoriti, yang majoriti orang bukan Melayu. Orang Islam minoriti, yang majoriti ialah orang bukan Islam. Dan sekira orang Melayu tidak memerintah, sekira UMNO tidak memasuki Sarawak, maka akan sampai satu masa di orang Kristian, orang bukan Islam, akan memerintah Sarawak.
Sekarang sudah ada usaha untuk membawa masuk orang Islam beramai-ramai ke Sarawak seperti yang telah dilakukan di Sabah. UMNO nak banjiri Sarawak dengan pengundi-pengundi Islam. Pengundi-pengundi yang akan menyokong kerajaan. Dan orang yang dibawa masuk akan diberi kad pengenalan supaya mereka boleh mengundi. Kemungkinan besar mereka tidak perlu keluar mengundi pun. Apa yang UMNO buat ialah bayar mereka RM100 atau RM200 dan pinjam IC mereka, beli IC mereka. Dan dengan IC mereka, orang lain boleh mengundi. Dan selepas mengundi, IC itu akan dikembalikan. Jadi dengan bagi pinjam beberapa hari IC mereka, mereka boleh dapat duit. Mereka tidak susah payah keluar mengundi. Orang lain boleh mengundi bagi pihak. Ini ialah rancangan UMNO untuk menentukan yang mereka akhirnya boleh memerintah dan berkuasa di Sarawak. Yang duka citanya, orang Sarawak sendiri tidak sedar. Orang Sarawak sendiri tidak buka mata dan menyedari yang UMNO cuba membanjiri Sarawak dengan pengundi import, dengan rakyat-rakyat dari Filipin, rakyat-rakyat dari Indonesia yang beragama Islam, yang UMNO boleh guna untuk daftar sebagai pengundi dan kemudian mengguna kad pengenalan mereka untuk mengundi. Akhirnya, minoriti Melayu atau minoriti orang Islam akan memerintah majoriti bukan Islam, khasnya orang Kristian Sarawak. Itu yang akan berlaku oleh kerana orang Sarawak sedang tidur. Orang Sarawak lenyap dan tidak menyedari semasa mereka tidur, bermacam-macam sedang berlaku di Sarawak. Dan apabila mereka bangun dari tidur, sudah terlambat. It is too late. Mereka akan mendapati yang kuasa di Sarawak sudah jatuh ke tangan orang lain. Dan penjajahan Sarawak akan komplit. Sekarang penjajahan Sarawak baru separuh komplit. Tapi dengan UMNO dan pemerintahan orang Islam masuk ke Sarawak, dan pemerintahan UMNO ialah dikontrol dari Semenanjung atau dari Kuala Lumpur, bukan macam sekarang di mana politik Sarawak ialah politik tempatan. Politik Sarawak akan menjadi politik Semenanjung dan semua dasar-dasar akan ditentukan oleh Kuala Lumpur. Akhirnya, Sarawak akan menjadi jajahan sekali lagi. Satu koloni, tapi cuma kali ini koloni kontrol bukan dari London, tapi koloni ini kontrol dari Kuala Lumpur. Itu saja saya ingin cakap hari ini. Penjajahan Sarawak. Penjajahan orang majoriti oleh orang minoriti dari luar Sarawak.